Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita Wilayah Ahad 11 September 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Berikut paparan utama petang ini. Perdana Menteri beri bayangan PRU15 akan diadakan tahun ini. Kerajaan buat persediaan lebih rapi hadapi monsun Timur Laut. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Selangor turut mengisi paparan petang ini. Saya Sahih Samsudin, terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi bayangan pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan berlangsung sebelum berakhir tahun ini. Bagaimanapun katanya perbincangan bersama Top 5 atau ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO masih belum diadakan bagi menentukan tarikh pembubaran Parlimen. Kita belum bincanglah di peringkat Top 5 UMNO, kita belum bincang dari segi tarikh, dan selepas Top 5 bincang, kita akan bincang dengan, saya akan bincang dengan MCA dan MIC serta komponen yang lain. Lepas itu barulah perlu juga dibawa ke kabinet, sebab di dalam perlembagaan mesti mendapat kelulusan kabinet sebelum saya menghadap Yang Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen. Jadi prosedur itu perlu dipatuhi. Cuma tak tahu bila. Tapi kalau ikutkan Tok Mak Hassan, cepatlah gayanya. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena majlis penyampaian peruntukan kepada masyarakat Cina dan India di Kompleks UMNO bahagian Bera di Padang Luas, Bera, Pahang. Semua parti komponen diharap mula melakukan gerak kerja. Berikutan pembubaran Parlimen dan pilihan raya akan berlangsung pada bila-bila masa. Kerajaan akan melakukan persediaan lebih rapi dengan meningkatkan tahap kesiapsiagaan untuk menghadapi fasa peralihan monsun Timur Laut November ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, ke arah itu mesyuarat Jawatankuasa Bencana Nasional akan diadakan esok dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mesyuarat tersebut turut akan disertai pengerusi dari negeri-negeri bagi membincangkan cadangan serta persediaan awal untuk menghadapi bencana berkenaan. Selain jumlah aset dan logistik juga ditambah dari semasa ke semasa, penyelarasan bantuan dan maklumat berkaitan turut melibatkan pusat kawalan operasi bencana di setiap daerah. Kita kena pastikan di pelbagai peringkat, sebab keberkesanan rescue system dia bermula di bawah PKOP itu, bencana yang berlaku kat situ. Jadi kalau dia bersedia, kami hanya di peringkat atas tu is all about chain of command, tapi yang bawah ni penting. Jadi kalau bawah tak berterabur, atas akan tersusul. Lebih 50,000 sukarelawan di peringkat komuniti terlatih juga sentiasa bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan bencana dan kecemasan. Beliau ditemui selepas merasmikan pecah tanah projek pembinaan Pejabat Negeri Pertahanan Awam Kelantan di Tunjung, Kota Baru.
Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kerja Raya akan memastikan infrastruktur berada dalam keadaan baik dan perhubungan jalan tidak terputus sekiranya banjir besar berlaku. Ia termasuk memastikan terdapat laluan alternatif yang boleh dilalui pasukan penyelamat dan kecemasan untuk aktiviti menyelamat mangsa. Perancangan ini susulan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan banjir besar akan melanda beberapa negeri semenanjung menjelang November ini. Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, bilik gerakan bencana Big Ben di peringkat daerah, negeri dan pusat akan diaktifkan untuk memantau dan mengkoordinasi bentuk bantuan. Dan di situ nanti kita akan pantau dan apakah bentuk bantuan yang kita boleh bantu, di samping memastikan jalan-jalan yang tidak yang terkesan banjir diberi maklum balas ataupun maklumat terkini kepada pengguna jalan raya. Di samping itu kita juga akan menyediakan kenderaan dan apa sahaja bantuan yang diperlukan oleh pasukan-pasukan penyelamat. Beliau ditemui selepas merasmikan projek pembinaan jalan 2 lorong kepada 4 lorong dari Pematang Pak Elong hingga ke Jambatan Merdeka. Di Selangor, kerajaan negeri sudah bersedia menambah aset sebagai persediaan menghadapi bencana banjir. Kita dah buat dekat 5-6 mesyuarat dan terutamanya bulan 9 ni saya memang ada aturkan satu simulasi. Tarikhnya saya nanti akan maklumkan kepada media bila simulasi yang kita nak buat. Semalam, Kerajaan Selangor meminta semua penduduk yang tinggal di Kelang, Kuala Selangor serta kawasan berhampiran supaya sentiasa peka terhadap risiko banjir berikutan amaran fenomena air pasang besar bermula hari ini. Sebelum ke perkembangan seterusnya, kita dapatkan dahulu makluman cuaca daripada Met Malaysia bersama pegawainya Muhammad Nafizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gawai radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang masih lagi sedang berlaku di kebanyakan kawasan di sekitar selatan Perak, di sekitar negeri Pahang, Johor dan dijangka akan turut memasuki beberapa daerah di negeri Kelantan dan juga Terengganu sehinggalah ke lewat malam nanti. Manakala cuaca hujan lebat yang berlaku sejak tengah hari tadi untuk negeri-negeri lain di sekitar Semenanjung dijangka akan beransur-ansur reda dalam tempoh 1 jam daripada sekarang. Cuaca hujan lebat terutamanya untuk negeri-negeri di sekitar pantai timur Semenanjung dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam. Oleh itu orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut. Kita lihat tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula. Begitu juga keadaannya untuk negeri Sabah, hujan lebat pada petang ini dilihat berlaku di kebanyakan bahagian di sekitar pedalaman, utara dan juga barat negeri berkenaan. Manakala untuk negeri Sarawak pula, ribut petir pada petang ini dilihat lebih tertumpu di bahagian-bahagian di sebelah barat seperti di Kuching, Serian, Samarahan, Sarikei, Sibu, Mukah dan juga Bintulu. Keadaan cuaca ribut petir terutamanya untuk bahagian-bahagian tengah Sarawak dan juga di bahagian-bahagian di sebelah barat negeri Sabah dijangka mampu untuk berterusan juga sehingga ke lewat malam nanti. Kita lihat tinjauan cuaca untuk keesokan paginya pula. Dijangkakan keadaan cuaca adalah cerah untuk hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung pada pagi esok. Dengan hujan lebat dijangka hanya akan berlaku di daerah-daerah di sebelah barat negeri Johor, juga di daerah-daerah yang berdekatan dengan pesisir pantai utara Semenanjung pada awal pagi nanti. Keadaan cuaca hujan lebat untuk kawasan-kawasan yang dinyatakan ini dijangka hanya akan reda menjelang waktu tengah hari. Bagi negeri Sarawak juga, hujan lebat dijangka hanya akan berlaku di sepanjang kawasan pesisir pantai negeri berkenaan juga sehingga ke waktu tengah hari. Manakala untuk negeri Sabah, cuaca dijangka cerah dan juga baik di kesemua bahagian untuk negeri berkenaan pada pagi esok. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Sebuah helikopter swasta terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur sebelum dilapor hilang oleh pihak berkuasa penerbangan awam KAM tengah hari tadi. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata lokasi terakhir dilaporkan di sekitar kawasan hutan dekat Bidur kira-kira pukul 12.16 tengah hari. Berdasarkan maklumat awal, terdapat seorang juruterbang dalam helikopter berkenaan. Operasi Mencari dan Menyelamat SAR sedang diaktifkan KAM dengan kerjasama PDRM di lokasi sebenar. Helikopter ini sepatutnya mendarat di lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh pada 12.37 tengah hari selepas berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pada pukul 11.37 pagi. Pihak KAM dan PDRM akan mengeluarkan kenyataan lanjut mengenai kejadian ini. Datuk Seri Dr. Wee berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke stesen KTMB Ipoh. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Fokus negeri di bawah Bayu. Pelajar yang gagal dalam permohonan peranti siswa keluarga Malaysia boleh mengemukakan semula rayuan melalui Majlis Perwakilan Pelajar. Butirannya bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan Dia. Ya, baik sahih. Sebanyak 60% daripada 100,000 permohonan peranti siswa keluarga Malaysia fasa pertama telah diluluskan manakala 40% lagi sedang dalam penelitian. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menjelaskan pelajar yang gagal dalam permohonan secara dalam talian boleh mengemukakan semula rayuan dengan menjadikan Majlis Perwakilan Pelajar MPP sebagai pusat rujukan. Kes rayuan, kita mengekalkan memberi mandat kepada majlis-majlis perwakilan pelajar, persatuan-persatuan pelajar di tempat masing-masing, kecuali bagi sekolah menengah yang tidak ada persatuan, itu mandat diberikan kepada pentadbir sekolah lah, pada guru-guru besar. Untuk membuat perakuan kalau ada murid mereka yang mereka tahu layak, tetapi tapisan secara online tidak melayakkan mereka atas berbagai-bagai sebab, maka kita memberikan juga kelonggaran itu. Tujuan kita ialah nak memberikan kepada seberapa banyak pelajar-pelajar yang benar-benar layak. Tan Sri Anwar ditemui pemberita selepas menyampaikan 493 peranti siswa keluarga Malaysia kepada pelajar Politeknik Kota Kinabalu. Sementara itu, pelajar yang menerima peranti berkenaan menzahirkan rasa gembira. Gembiralah sebab boleh study lagi. Baca PDF pun senang sudah. Tak payah lagi buka laptop. Lagi semangatlah untuk belajar lebih. Kan face to face sekarang ni macam lagi mencabar. Jadi kalau dapat ni lagi semangat. Saya rasa gembira lah sebab dapat peranti untuk belajar dengan dapat untuk membuat aktiviti-aktiviti yang cikgu berikan. Saya harapkan saya dapat mencapai markah akademik yang tinggi lah sebab sekarang ada pemudahan yang diberi oleh kerajaan semuanya. Saya rasa sangat bersyukur sebab mungkin kalau mau beli sendiri mungkin tidak berkemampuan, tapi saya sangat bersyukurlah untuk hari ini. Dan saya akan mempertingkatkan pembelajaran saya dan akan selalu menghargai. Peranti ini semestinya saya gunakan untuk keutamaan pembelajaran. Saya harap dengan peranti siswa ini saya dapat mempertingkatkan lagi GPA saya. Agihan peranti siswa keluarga Malaysia bagi fasa 1 dijangka selesai September ini, manakala agihan fasa 2 akan bermula Oktober hingga November ini. Sabah masih memerlukan peningkatan jaringan telekomunikasi di lebih banyak kawasan di negeri ini. Keperluan liputan tersebut bukan sahaja sebagai keperluan asas penduduk terutama pelajar, tetapi juga sebagai entiti kemudahan yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.
Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bung Mutaradin berkata ini bagi memastikan setiap kawasan di negeri ini mempunyai jaringan telekomunikasi dengan liputan dan capaian internet lebih meluas. Beliau berkata demikian semasa berucap melancarkan Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Pengurusi Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDI) dan penyerahan peranti komuniti negeri Sabah di Kota Kinabalu. Majlis tersebut turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Dalam pada itu, Datuk Bong yang juga Ahli Parlimen Kinabatangan turut mencadangkan agar kerajaan dapat mempertimbangkan untuk mewujudkan sebuah pusat ekonomi digital PEDI di Kampung Tanjung Aru, Kinabatangan bagi dimanfaatkan oleh penduduk di kawasan berkenaan. Ketika ini, Sabah mempunyai 118 PEDI melibatkan 25 bahagian parlimen. Program Semarak Unity Keluarga Malaysia adalah platform memupuk dan menyemarakan lagi semangat perpaduan dan keharmonian kalangan masyarakat. Ini kerana pelaksanaan program berkenaan melibatkan pelbagai peringkat lapisan dan umur masyarakat berbilang kaum dengan pengisian memfokuskan ke arah kebersamaan. Program yang sangat baik bermula daripada walkabout, ada ini pertandingan-pertandingan untuk anak-anak dan begitu juga dengan pameran yang diadakan oleh agensi-agensi kerajaan. Dan insya-Allah program ini akan dapat menyemarakkan unity, kesamaan, kerjasama dan keharmonian di kalangan masyarakat. Untuk memupukkan semangat muhibah patriotisme di kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Ianya sejajar dengan pelan perpaduan keluarga Malaysia yang telah dilancarkan oleh Kementerian Perpaduan Negara untuk memastikan segenap masyarakat terus hidup dalam keadaan aman dan juga harmoni. Mereka ditemui media selepas merasmikan program Semarak Unity Keluarga Malaysia di Padang Bandaran Sandakan. Program dijayakan dengan kerjasama pelbagai agensi dan jabatan kerajaan, 44 komuniti rukun tetangga, Tabika Perpaduan Daerah Sandakan dan masyarakat setempat. Pelbagai pengisian diadakan antaranya walkabout, senam aerobik, Explores Unity dan pertandingan mewarna kanak-kanak. Tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua atau Ahli Jawatankuasa Warga Komuniti Keluarga Malaysia KKM bukan sahaja menyampaikan amanat dan hasrat kerajaan tetapi juga sebagai penghubung dan keutuhan masyarakat selaras semangat keluarga Malaysia. Kepercayaan yang diberikan itu juga adalah harapan kerajaan bahawa semua pihak berperanan dalam menggalas amanah mengekalkan perpaduan dan rasa cinta terhadap tanah air. Saya berharap supaya komuniti keluarga Malaysia ini dapat diberikan peranan yang lebih tinggi lagi, bukan hanya dengan masyarakat tapi dengan kementerian-kementerian, agensi-agensi supaya dapat memberi kerjasama dengan kita untuk kita buat aktiviti. Baru-baru ini kita bila jelajah kembara merdeka dia singgah di komuniti kita. Jadi kita sambut dengan makanan tradisi. Kita bangga bila wujudnya keluarga Malaysia ni KKM. Kita boleh sama-sama mendorong ke satu tempat menyatukan masyarakat di perkampungan sendiri. 我意思讲，我们会和那些讲本土这边啊，如果有什么那他们 information 是我们可以什么咯，通过这个 community 是我们可以帮助这边的生本地人呐。我希望会做得更好啦，比以前。Sebelum ini pun kita ada mengadakan banyak program-program. Kita mengharapkan apabila kita diberi peluang untuk berkhidmat kepada masyarakat, saya percaya kerajaan pun akan memberikan banyak kelebihan kepada kita. Mereka berkata demikian dalam majlis makan malam bersama komuniti keluarga Malaysia di Kampung Tampi-Tampi Sempurna. Sementara itu, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Haji Muhammad Mentek menzahirkan rasa terima kasih dan menghargai setiap kerjasama dan tenaga yang disumbangkan daripada warga KKM di daerah berkenaan. Beliau optimis menerusi KKM ia mampu membantu menangani isu berita palsu selain memajukan masyarakat menerusi sosioekonomi ke arah ekonomi
ekonomi digital. Datuk Haji Muhammad turut menekankan agar KKM perlu memastikan penyampaian maklumat yang pantas, tepat dan mudah difahami rakyat. Lebih 5,000 pengunjung hadir memeriahkan konsert Gegar Merdeka Sabah FM 2022 #KasihJadi yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu malam semalam. Penganjuran bersempena sambutan Hari Malaysia dan jelajah agenda nasional Malaysia Sihat itu menampilkan artis antaranya Rich Gimbang, Lan Soloh, Sakura Band, IM Nita dan Mas Mona. Dan bagi saya, bila adanya satu program konsert yang begini, ia telah menyatukan, boleh tengok sendiri berapa ramai yang datang ke konsert malam ni, bersatu hati, bergembira, berhibur sambil meraihkan hari kebangsaan kita. Dekat situ yang kita rasa sangat-sangat berbangga sebagai rakyat Malaysia. So, malam ini kami sangat bersyukur sebab kami dijemput untuk mengadakan persembahan pada malam ini dan kami dapat menghiburkan semua orang. Setelah 2 tahun kita sudah tiada hiburan, kita di rumah saja, banyak orang pun sudah down and depression, and then I think yang showcase ni juga salah satu aktiviti yang baik lah. Bukan setakat kita menyambut kemerdekaan dan kita berhibur lagi bersama dengan semua. Mungkin lama sudah kita tidak ada program kan? So hari ini kita raikan sama-sama. Yang paling penting bagi kami kita berhibur sambil menerapkan lagi semangat cinta kepada negara tu, okey, semangat kemerdekaan, okey. Di samping kita berhibur, kita juga boleh macam mengingatlah. Ini sebenarnya sambutan Hari Malaysia, kita mampu berhibur, kita mampu bersama-sama semangat dengan artis-artis yang lain dari Semenanjung Sabah semua bersatu untuk Hari Malaysia sambutan hari ini. Program yang dirasmikan Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Didingan itu turut melibatkan Gabungan Jabatan Kesihatan Sabah dengan kempen pemeriksaan kesihatan dan pergigian percuma selain jualan dan pameran kraf tangan tempatan. Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Keluarga Malaysia teruskan dengan berita wilayah untuk info terkini dan sahih. Baik, kembali ke Angkasa Puri bersama Sahih. Silakan Sahih. Terima kasih dia. Saingan bola sepak Liga Super di Stadium Dikas, Sabah FC tewas 2-3 menentang Selangor FC dalam aksi yang berlangsung malam tadi. Menurut Ketua Jurulatih Sabah FC, Datuk Ong Kim Sui, pemainnya berjaya bangkit pada separuh masa kedua namun gagal menyempurnakan beberapa peluang mendapatkan jaringan. Kita berjaya kembali selepas dibolusi 2 kali pada separuh masa pertama. Apabila separuh masa kedua kita cuba mendapatkan gol kemenangan ataupun pendahuluan, tetapi kita gagal menyempurnakan beberapa peluang selepas itu, di mana kita hilang konsentrasi lagi di bahagian pertahanan menyebabkan kita dibolusi dan akhirnya kita gagal untuk mendapatkan gol penyamaan. Dalam perlawanan tersebut, gol awal diperoleh menerusi pemain Selangor FC Mukhairi Ajmal pada minit ke-24. Pelawat tidak menunggu lama untuk menjarakkan lagi kedudukan selepas Brandon Gunn berjaya menyudahkan hantaran pendek daripada Helison Kayon pada minit ke-25. Sabah FC berjaya mendapatkan jurang apabila Badrul Bakhtiar menyempurnakan sepakan percuma pada minit ke-30 sebelum pemain import Jose Embalo berjaya menyamakan kedudukan buat The Rhinos. Gol kemenangan The Red Giant dijaringkan oleh Ham Tek Ong pada minit ke-76. Dalam pada itu, bagi Ketua Jurulatih Sementara Selangor FC, Nizam Jamil, kemenangan tersebut mampu menjadi pembakar semangat buat pasukan untuk meneruskan kempen Liga Super musim ini. Saya rasa ini peluang bola sepak yang bagus lah. Bukan je daripada Selangor, daripada Sabah juga. Susah kita nak tengok league yang 2-0 kita leading, betul datang balik 2-sama, and then both team tak ragu-ragu untuk menyerang, bertahan kan. So we are lucky kita keluar dengan kita ada 1 gol, 3-2. Kemenangan itu membolehkan Selangor FC mengumpul 20 mata selepas 17 perlawanan berlangsung. Tidak akan dibenarkan lagi sebarang ekspor minyak masak dalam bentuk polybag. Mesti diekspor dalam bentuk yang lain, dan untuk memurnikan perkara ini, pihak KP dan HCP akan berunding dengan pihak-pihak yang terbabit, terutama sekali yang mengeluarkan lesen-lesen ekspor minyak masak dalam bentuk polybag.
Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mendedahkan keadaan kesihatan bapa mertuanya Tun Abdullah Ahmad Badawi yang juga bekas Perdana Menteri semakin merosot akibat demensia. Tun Abdullah kini tidak mengingati namanya, isteri serta ahli keluarga lain. Tun Abdullah mula menunjukkan tanda kecacatan kognitif sejak tahun 2009 selepas bersara daripada jawatan Perdana Menteri. Keluarga saya sendiri, ramai yang dah lama tanya mana Pak Lah. Ya, saya tanya kepada isteri saya dan juga kepada mak mertua saya, kepada abang ipar saya tadi. Saya kata ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tapi boleh tak saya bagi tahu? Pak Lah memang ada demensia. Dan demensia beliau dalam satu keadaan yang sudah merosot. Sudah pasti nama ahli keluarga pun dia tak boleh nak sebut, dia tak tahu. Kenal tu mungkin dia kenal, nampak macam dia kenal. Tetapi dah sampai tahap di mana dia dah susah untuk bercakap. Ya. Khairi berkata demikian pada majlis pelancaran panduan amalan klinikal pengurusan demensia dan skizofrenia di Ibu Negara. Lebih 1,000 jalur gemilang diedar kepada penduduk di Pulau Ketam bagi meraihkan sambutan Hari Malaysia. Untuk laporannya, kita bersama Samsia Samsi. Silakan Sam. Ya Syahi, buat pertama kalinya Majlis Keselamatan Negara MKN Selangor bersama lebih 300 komuniti Pulau Ketam di Pelabuhan Kelang meraihkan sambutan Hari Malaysia. Menerusi program itu, kira-kira 1,200 jalur gemilang dan 100 bendera Selangor diedar kepada penduduk pulau berkenaan. Inisiatif ini dilaksana bagi mengukuhkan semangat kecintaan kepada negara dan mendekati komuniti perkampungan nelayan di Pulau Ketam yang majoritinya daripada kaum Cina. Kami akan terus melaksanakan program sebegini, bukan di Pulau Ketam saja. InsyaAllah di masa-masa depan kita telah merangka beberapa program lagi sebegini yang berderaskan kemasyarakatan, semangat cintakan negara di tempat-tempat lain di Selangor. Bendera turut diserahkan kepada pemilik bot nelayan perairan jeti penumpang sekitar perairan Pulau Ketam. Universiti Teknologi Mara UiTM dan Malaysia Airlines Berhad MAB memeterai memorandum persefahaman MOU dalam usaha memperkasakan industri penerbangan dan pendidikan di negara ini. Menurut Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Rozia Muhammad Janor, inisiatif itu dilaksanakan menerusi perkongsian ilmu, pembangunan projek, penyelidikan, penerbitan dan aktiviti pemasaran silang. Di samping itu, kita juga berharap ruang untuk MAB akan menyediakan ruang kepada graduan ataupun pelajar kita, latihan industri dan juga staf kita untuk menimba ilmu dalam konteks aviation. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis menandatangani MOU antara UiTM dan MAB diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kapten Izham Ismail di Galeri Seni Tuanku Nur Zahira UiTM Shah Alam. Menerusi MOU tersebut, MAB dan Firefly turut memberi diskaun sebanyak 15% tambang penerbangan kepada semua alumni UiTM yang berdaftar melalui aplikasi media sosial My Alumni bagi tempahan penerbangan destinasi domestik dan antarabangsa terpilih dari 8 September hingga 8 Oktober depan. 6 peserta cilik berentab dalam pertandingan akhir bintang kecil peringkat negeri Selangor. Perkembangan semasa kita bersama Zanaria Zainal Abidin di Si Jangkang. Teruskan Zana. Baiklah Sam, terima kasih. Hari ini berlangsungnya pertandingan akhir bintang kecil peringkat negeri Selangor. Seramai 6 peserta mengambil bahagian untuk mencari seorang juara. Bagi mengetahuinya dengan lebih lanjut, kita bersama dengan penerbit program iaitu DJ Ain Rain. Assalamualaikum, selamat pagi Ain. Ya, pastinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zainal. Terima kasih. Okey Ain, pastinya pertandingan akhir bintang kecil ini telah pun berakhir. So bagaimana keputusannya Ain? Keputusannya
memang agak mencabar sebabnya ke-6 peserta untuk negeri Selangor kali ini semuanya memang cukup luar biasa. Apapun kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja kami iaitu Miwa Oli Jelly Drink, Alo, Beautiful Flower Florist dan juga Ain Street kerana menjayakan program ini. Bagaimana dengan yang menjadi juara pada hari ini, akan ke peringkat ke seterusnya ke mana nanti? Pastinya kami akan bawa juara ya pada 22 Oktober ini di Kedah dan mereka akan bersaing bersama dengan peserta-peserta negeri lain dan kita harapkan negeri Selangor antara 6 peserta yang bakal dibawa ke Sarawak untuk peringkat kebangsaan. So hari ini pertandingan akhir untuk peringkat negeri Selangor, apa kelainannya dan apa temanya? Pasti menarik ni kan? Kelainannya iaitu antaranya kita buat sesuatu yang menarik ya. Ini adalah piala dari negeri Selangor sendiri. Juga kita bawakan tema Masquerade Party sebab kita nak selesakan peserta-peserta ini supaya mereka tidak terlalu stres untuk pertandingan bintang kecil ini kerana kita memang mencari juara yang terbaik, antara yang terbaik kerana 6 ini sudah memang cukup terbaik sekali. Okey, juara kita dah tahu, so perancangan sebagai selaku penerbit untuk ke Kedah nanti. Perancangannya pastinya kami akan cuba membawakan seorang guru vokal untuk kita menambah baikkan lagi, memantapkan lagi juara iaitu adik Farina Farha kita dan pastinya Selangor FM juga akan cuba memberikan segala bantuan sekiranya peserta itu memerlukan sebarang bantuan lah. So yang terakhirnya, bagaimana awak melihat peserta-peserta hari ini dalam pertandingan akhir bintang kecil ini? Saya pasti bukan saja ibu bapa, malah kru Selangor FM sendiri juga berdebar, tapi saya cukup gembira dengan kedatangan penonton dan juga ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat termasuklah kru Selangor FM sendiri. Jadi ucapannya tahniah dan juga terima kasih. Okey, Ain, terima kasih kerana sudi bersama dengan SOS Selangor. Untuk itu, saya kira setakat ini dulu untuk lintas langsung Negeri Selangor di Si Jangkang ini untuk pertandingan akhir bintang kecil peringkat Negeri Selangor. Kembali kepada Sam di studio. Silakan. Baik, terima kasih Zana. Dan sekian saja laporan daripada berita RTM Selangor. Kembali kepada Sahi di Angkasa Puri. Terima kasih, Sam. Perkembangan sukan, Ketua Jurulatih Johor Darul Ta'zim JDT yang baru, Hector Bidolio menzahirkan penghargaan kepada pemilik kelab, Tengku Mahkota Johor TMJ, Tengku Ismail Sultan Ibrahim dan semua warga kerja JDT selepas berjaya menjuarai Piala FA. Itu juga adalah gelaran pertama beliau yang mengambil alih tempat bekas Ketua Jurulatih Benjamin Mora Julai lepas. Jelas beliau pencapaian berkenaan tidak akan mampu diraih tanpa sokongan semua pihak. En primer lugar, quiero agradecer a la gente de CDT que confió en mí, al boss, a toda la gente que lo rodea y también a todo el grupo de jugadores por el esfuerzo que han dado en toda esta copa dentro del campo de juego. La verdad que eso me complace y me pone muy feliz. Ketika ini, gelaran juara Liga Super sudah pasti menjadi milik JDT kerana berada di kedudukan pendahulu dengan 42 mata. Tumpuan terakhir sudah pasti kepada satu lagi trofi kejuaraan domestik iaitu Piala Malaysia yang gagal diraih tahun lepas selepas tewas pada Kuala Lumpur City FC. Sementara itu, Ketua Jurulatih TFC Nafuzizin menzahirkan permohonan maaf kepada seluruh penyokong Terengganu selepas gagal menjuarai Piala FA. Pertama kali saya nak mohon maaf lah kepada semua penyokong Terengganu yang datang. Okey, dengan harapan Terengganu muncul juara malam ni. Terima kasih atas sokongan daripada semua fan lah. Kita tahu mungkin fan kecewa dengan keputusan malam ni. Saya pun kecewa, tetapi kita dah rasa kita dah bagi yang terbaik dan kita rasa berbangga dengan kejayaan sampai ke final.
Dalam perlawanan tersebut, 2 gol jaringan penyerang dari Brazil, Bergson de Silva, membantu JDT menamatkan kemarau 4 tahun tanpa gelaran Piala FA. Selepas menumpaskan Terengganu FC 3-1 pada aksi final musim 2022. Kita ke Sarawak, tumpuan berita dari Bumi Kenyalang hari ini, pembangunan produk pelancongan baru di Sri Aman. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Sahi. Agensi pentadbir di Sri Aman disaran untuk mencari serta membangunkan produk pelancongan baru bagi merancakan lagi perkembangan sektor tersebut. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, walaupun Sri Aman sudah mempunyai pesta benak dalam kalender pelancongan negeri, namun ia perlu disokong oleh produk pelancongan yang lainnya. Berucap pada penutupan Pesta Benak di Sri Aman, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu antara yang boleh dibangunkan termasuklah makanan, budaya dan sejarah tempatan. Bandar Simanggang sendiri mempunyai sejarah menarik seperti Perjanjian Keamanan 1973 atau Sri Aman Peace Declaration. Rumah Sri Aman yang menjadi tempat perjanjian di Meterai kini sedang dinaik taraf sebagai Muzium Sri Aman dan dijangka siap tahun depan. Mengenai Pesta Benak, beliau yakin banyak industri yang mendapat manfaat, terutamanya penginapan dan perhotelan serta industri makanan. Ia secara tidak langsung membuka lebih peluang kepada komuniti perniagaan untuk melabur di Sri Aman. Jawatan Kuasa Induk Penganjuran Pesta Benak pula menganggarkan kehadiran pengunjung kali ini lebih 50,000 orang. Rata-rata pengunjung yang ditemui meluahkan rasa seronok dan menyifatkan pesta kali ini sangat meriah dengan tarikan utama Regata Batalupar dan fenomena benak. Memang meriah. Meriah benar-benar. Setakat itulah kami nangga. Kami suka dengan barang-barang yang dijual dengan keadaan orang yang datang. Banyak tahun tu memang banyak, memang meriah. Sangat menarik dan ini merupakan paling wow punya lomba perahunya. Sebabnya menarik perhatian. Nang minat nangga lomba perahu, ya sanggup datang kita sikas tu. Di atas tu dulu, nya belum dah kacak macam tu. Kena tu dah kacak rindu nangga. Selesai nangga macam tu dulu luas sempat nangga lomba. Hadir pada majlis penutupan yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Seawal tahun depan, penduduk di kawasan Padawan tidak lagi perlu gusar untuk membantu pada waktu malam dengan pemasangan lampu jalan bermula Disember depan. Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Bongin berkata, pembinaan lampu di jajaran Puncak Borneo itu meliputi dari simpang penjara Puncak Borneo sehingga Kampung Ana Rais. Baru-baru ini juga kita telah mendapat dana tambahan daripada KPKT berjumlah 1.9 juta dan 950,000 telah diperuntukkan untuk pemasangan fasa kedua lampu jalan jajaran Puncak Borneo, Jalan Puncak Borneo. Datuk Willy yang juga ahli Parlimen Puncak Borneo memberitahu pemasangan lampu sejauh lebih 20 km itu akan menelan kos RM950,000 bagi fasa kedua. Ia merupakan tambahan daripada fasa pertama yang berjumlah RM200,000. Jelasnya lagi, penantian lebih 20 tahun itu bagi memastikan pengguna jalan selamat memandu terutamanya pada waktu malam. Datuk Willy ditemui media selepas program Merdeka 8 Parlimen peringkat Parlimen Puncak Borneo di Kampung Teng Bukep, Padawan. Pada program itu, beliau mengetuai lebih 40 penunggang motosikal berkuasa tinggi berkonvoi mengelilingi kawasan Padawan bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau percaya dengan adanya program sedemikian mampu untuk membangkitkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
Majlis memperingati pembebasan kem tawanan Perang Batu Lintang telah diadakan di Dataran Peringatan Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang hari ini bagi memperingati jasa dan pengorbanan wira-wira yang telah berjuang dalam menentang musuh ketika zaman penjejahan Jepun di Sarawak. Majlis tersebut, Anjuran Persatuan Veteran Malaya Kebangsaan dan Borneo NMBVAA Cawangan Australia Selatan dan Wilayah Utara yang diketuai oleh Presidennya, Major Paul A. Rosenwick. Menurut Major Paul A. Rosenwick, Majlis Peringatan Anjuran Bersama Jawatan Kuasa Pembangunan Warisan Persekutuan Pelancongan Sarawak itu adalah bagi memperingati perjuangan pejuang terdahulu dalam memastikan kemerdekaan Sarawak. Ia juga bagi memperingati peristiwa penting pembebasan kem tawanan Perang Batu Lintang oleh pasukan tentera yang diketuai oleh Komander Division 9 Tentera Australia, Brigadier Tom Istik pada tahun 1945. Jelasnya, kunjungan delegasi beliau ke Sarawak ini juga penting bagi membuat persiapan bagi majlis memperingati ulang tahun ke-63 berakhirnya darurat Tanah Melayu pada tahun 1960 dan konfrontasi Malaysia-Indonesia pada tahun 1966 yang akan diadakan di Kuching tahun depan. Dalam pada itu, Konsulat Australia di Kuching, Datuk Dr. Philip Ting memberitahu kunjungan delegasi itu perlu dicontohi khususnya generasi baharu agar sejarah perjuangan negeri tidak lenyap ditelan zaman. Turut hadir pada majlis Timbalan Presiden NMBVAA Don Cameron yang pernah berjuang di Sarawak pada tahun 1965, veteran-veteran daripada Persatuan Veteran Tentera Malaysia Negeri Sarawak, Kolonel Fabian Wong Bun Sun dan Kolonel K.S. Ratnam serta Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Cabaran memancing laut mukah atau lebih dikenali bah kat lalai memberi peluang kepada kaki pancing serta orang ramai untuk datang ke mukah. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valentine, penganjuran program seperti ini dilihat dapat menarik pengunjung serta pelancong untuk datang ke mukah yang kaya dengan hasil laut sekaligus memberi manfaat kepada pemancing. Merancakkan lagi ekonomi di kawasan terutamanya sebab saya punya sasaran bagi menghidupkan sosioekonomi kawasan ini, kita menggalakkan orang luar untuk datang sama ada untuk menjadi sebagai peserta untuk sesuatu acara atau terutamanya acara seperti inilah yang dapat menarik ramai orang ataupun sebagai pelancong yang untuk melihat keadaan ataupun apa yang ada di mukah inilah. Beliau berharap program seperti ini dapat diadakan pada skala yang lebih besar dengan penyertaan daripada pemancing yang bukan sahaja di Sarawak, malah penyertaan dari luar negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan acara melepaskan para pemancing di jeti komersial Tebingan Mukah. Manakala bagi pengerusi Persatuan Komuniti Memancing Sarawak, Adin Cikifli, program ini telah disambut baik. Jadi sokongan daripada mereka ini sangat-sangat diharapkan, terutama di mukah ni lah. Apabila kita ini kali pertama kita menganjurkan pertandingan seperti ini yang mendapat sokongan 100% daripada pentadbiran tempatan. Syukur alhamdulillah. Sebanyak 18 perahu melibatkan seramai 97 orang peserta menyahut cabaran memancing pada kali ini. Kombinasi antara agensi kerajaan dan syarikat swasta dalam menganjurkan sesuatu program atau aktiviti kemasyarakatan dilihat sesuatu pendekatan yang positif. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Datuk Muhammad Yaakob Kari berkata, ia perlu dijadikan budaya di Bintulu khususnya. Datuk Muhammad Yaakob menyatakan demikian terhadap jalinan kerjasama Pejabat Kesihatan Bahagian PKB Bintulu dan Farley Minimarket Bintulu yang mengadakan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia dan Bulan Pemakanan tahun 2022 di premis tersebut. Satu combination majlis yang begitu baik yang saya ingin kalau dapat nampak di Bintulu ini budaya mengadakan satu majlis seumpama ini, gabungan daripada kerajaan dan private sector dijadikan satu budaya.
Ujarnya pihak BDA juga akan terus membantu dan menyokong penuh usaha kerjasama penganjuran aktiviti dan program seumpama itu yang membuktikan kebersamaan dalam menjayakan sesuatu program. Sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia dan Bulan Pemakanan yang julung kali dijalankan di Bintulu itu bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai serta pengusaha premis makanan mengenai keselamatan makanan dan amalan pemakanan yang sihat. Dalam teks ucapan Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing yang dibacakan oleh Datuk Muhammad Yaakob menyatakan makanan yang kurang berkhasiat boleh menyebabkan keracunan makanan. Justru sebelum menjamah sesuatu makanan, diingatkan untuk mengamalkan teknik lihat, hidu dan rasa. Sementara itu, amalan pemakanan yang tidak sihat atau seimbang boleh mengakibatkan penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, jantung dan kanser. Kesihatan individu yang terjejas sekaligus akan memberi kesan kepada sebuah keluarga dan membebankan sistem kesihatan negara. Saya percaya Kementerian Kesihatan Malaysia sangat komited dalam memudahkan pengguna mendapat makanan yang terbaik. Pelbagai persijilan dan syarat ketat seperti sijil BESS, MESTI dan sebagainya dikeluarkan bagi memastikan rakyat memilih makanan selamat daripada pengeluar dan pengendali makanan yang terpercaya. Sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia dan Bulan Pemakanan tahun 2022 peringkat bahagian Bintulu itu bertemakan makanan sihat, kesihatan terjaga, perangi COVID-19 dan NCD dengan makanan secara sihat. Baik saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma. 60 belia ibu kota layak menyertai jelajah 7 puncak. Mereka dipilih daripada lebih 200 penyertaan setelah dinilai berdasarkan latihan fizikal dan mental yang dijalankan selama 4 minggu sejak 13 Ogos lalu. Misi bermula Khamis ini hingga Julai tahun depan. Untuk kelangsungan yang kita bawakan, puncak yang bakal ditawan ialah Gunung Yong Yap, Gunung Camah, Gunung Korbu dan Gunung Gayung, Gunung Ulu Sepat, Gunung Tahan serta Gunung Kinabalu. Ekspedisi pertama pendakian akan mendaki Gunung Yong Bela di Perak. Program anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bertujuan mewujudkan kumpulan pendaki baharu terdiri daripada belia yang menetap di Kuala Lumpur. Selain menerapkan ilmu berpasukan, keselamatan dan bersedia berdepan situasi luar jangka. Majlis pemakaian topi dan pin kepada peserta disempurnakan Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar DBKL, Ismadi Sakiri. Kuasai kemahiran digital bagi berdepan persaingan perniagaan yang semakin kompetitif. Saranan dibuat Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mahathir Khalid memandangkan dunia sentiasa mengalami perubahan dan pemacu asas ke arah perubahan adalah transformasi digital iaitu penggunaan teknologi digital dalam urusan perkhidmatan atau perniagaan. Kepada peniaga-peniaga untuk itu, usahawan digalak untuk menghadiri latihan dan program peningkatan kemahiran digital bagi memastikan produk yang dipasarkan dapat menarik perhatian. Malah beralih kepada pemasaran secara digital kini adalah norma baharu dalam perniagaan. Usaha sama turut dilakukan Lembaga Kemajuan Pulau Pinang Perda membantu lebih 1,300 usahawan di negeri itu dalam meluaskan perniagaan lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Expo Perda di Tasik Gelugo. Expo Perda selama 4 hari itu membawa 200 usahawan berskala kecil dan dari luar bandar mempromosikan produk masing-masing. Sementara itu, 2 cadangan untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil di bawah pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah, RISDA, akan dibuat kepada Perdana Menteri. Datuk Seri Mahathir Khalid berkata cadangan tersebut adalah meningkatkan harga lantai getah sekerap dan memanjangkan tempoh bantuan musim tengkujuh daripada 3 bulan kepada 6 bulan setiap tahun.
Kita show salah satu pasal kedua-dua melibatkan kos. Contohnya bantuan musim terkujuh, kalau 3 bulan, bulan 10, bulan 11, bulan 12, kos dia 200 juta. Kalau you nak panjangkan jadi 6 bulan, mana tambah lagi 200 juta, jadi 400 juta. Yang harga shilling tadi, sekarang RM2.50 di bawah kan. Kalau nak naikkan ke RM3, ke RM3.10 ke, tiap-tiap 10 sen tu kos dia 100 million. Kalau naik 50 sen, maknanya akan jadi 500 juta tiap-tiap tahun. Samalah tadi 400 juta, yang ni 500 juta. So kerajaan boleh timbanglah nanti tengok yang mana yang terbaik. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program Pekebun Kecil Makmur Rizda peringkat negeri Kedah di Dewan Institut Kemahiran Belia Negara IKBN NAKA di Padang Terap, Kedah. Tambah Datuk Seri Mahzir, kerajaan boleh memilih mana-mana cadangan yang difikirkan sesuai dan mengikut kemampuan keuangan kerajaan. Sementara itu, fenomena air pasang besar turut melanda beberapa kawasan di Kedah, antaranya Jeti Kuala Kedah, Pasar Marina Taman Kota Nelayan dan Jalan Tok Pasai di Kuala Kedah. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kota Star, Kapten Pertahanan Awam Nurlizawati Ismail berkata hasil pemantauan yang dilakukan oleh anggota APM tengah hari tadi mendapati paras air meningkat sehingga 2.95 meter melebihi bacaan ramalan iaitu 2.9 meter. Paras air menunjukkan peningkatan kesan daripada air pasang besar. Keadaan itu menyebabkan kira-kira 30 rumah penduduk dan gerai-gerai yang terletak di tepi laut dan di kawasan rendah dimasuki air. Bagaimanapun keadaan masih terkawal. Pemantauan berterusan dilakukan anggota APM di beberapa lokasi berisiko dan menasihatkan penduduk agar sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca yang tidak menentu, termasuk fenomena air pasang besar. Program Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM yang dilaksanakan kerajaan membantu mengurangkan beban masyarakat luar bandar. Program itu membantu penduduk yang terbeban dengan kos kenaikan sara hidup serta kejatuhan harga getah ketika ini. Menurut penduduk, mereka tidak melepaskan peluang mendapatkan barangan dengan harga lebih murah daripada harga biasa. Beli ni je. Ikan yang baru. Mana harga dia? Ada beza banyak ke? Harga kurang sikit lah. Kurang sikit lah hari ni. Mahal lah skala. Ni hari ni RM9. Jadi kalau boleh harga murah gini sukalah. Sukalah. Memang harga memang berbetul lah, memang kendala harganya, memang puas hati lah, memang beli lah. Sukalah mari beli boleh bagi gini kan. Waktu mari borong masuk sini. Cari macam-macam, bagi-bagi pepper, lauk, beras, bagi-bagi dapur lah, bagi alat masak ni. Sayur-sayur semua, kicap, pudu semua ada. Sambutan amat menggalakkan. Tak daripada pukul 10 pagi hingga 7 petang. 45 jenis barangan yang kita buat. Tapi amat menggalakkan semualah. Bagi keperluan contoh beras, gula, minyak, air, daging, ikan, dapat sambut teh. Telur. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Giri, Abdul Aziz Yusof berkata program ini mendapat sambutan baik dan membantu mengurangkan beban masyarakat luar bandar. Alhamdulillah, kita harap dengan program jualan murah ini dapat sedikit sebanyak pihak kerajaan membantu rakyat untuk menampung keperluan mereka, di mana kita sebagaimana yang kita tahu barangan sekarang ini banyak yang meningkat naik. Jadi dengan adanya ini boleh meringankan, dengan adanya program ini boleh meringankan beban rakyat, khususnya golongan yang berpendapatan rendah. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dipertanggungjawab sebagai agensi pelaksana bagi PJMKM meliputi 45 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dengan peruntukan sebanyak RM5.6 juta bagi tempoh 5 bulan. Sambutan Hari Malaysia 2022, 16 September
2022, Jumaat 8 malam. Bertempat di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan, Melaka. Seluruh keluarga Malaysia dijemput hadir dengan berpakaian tradisional etnik masing-masing. Saksikan secara langsung di saluran televisyen tempatan. Aspirasi keluarga Malaysia diterapkan dalam usaha mengangkat seni warisan budaya menerusi pertandingan seni warisan Bongai. Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan, Azlin Suzana Zakaria berkata, Negeri FM memainkan peranan aktif dalam memartabatkan dan menonjolkan keunikan pada seni warisan budaya di negeri itu. Negeri FM sentiasa melalui platform radio ni kita mengangkat segala seni warisan yang ada di Negeri Sembilan ni seperti Bongai, lagu-lagu adat. So dengan harapan apa yang kita persembahkan kepada orang luar ni, mereka akan tahu apa yang ada, apa yang menarik di Negeri Sembilan ni, terutama dari segi seni budayanya lah. Pertandingan seni warisan Bongai yang berlangsung malam tadi melibatkan 2 kategori, iaitu sekolah menengah dan terbuka yang masing-masing diwakili 3 kumpulan. Perasaan saya sangat gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kejayaan yang diberikan pada hari ini. Seterusnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah yang membenarkan, menggalakkan kami sertai program-program sehingga peringkat sekarang, dan guru-guru yang terlibat dan pelajar-pelajar yang terlibat jugalah yang bentuk selumus dalam latihan. Walaupun waktu cuti, kita sanggup datang sekolah untuk berlatih bersungguh-sungguh untuk cantikkan persembahan. Alhamdulillah, rezeki kami masih terperanjat lagi. Masih terperanjat sebab sebenarnya Kencana Sari ni kita dah lama ditubuhkan, tapi kita baru reunion balik. And then yang ni lah kita punya first show lah untuk selepas reunion tu. Masih terperanjat lagi. 2 maut manakala 5 lagi selamat dalam satu kemalangan jalan raya melibatkan 3 kereta di Jalan Tangkak, Jementah Tangkak 3 petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tangkak, penolong penguasa bomba Rafiah Aziz memaklumkan mangsa Siti Fatimah Ladri, 71 tahun dan Nur Haliza Hamzah, 36 tahun ditemukan tersepit dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. 2 lagi, Haruna Rashid Ghazali, 34 tahun dan Arish Amar Haruna Rashid, 2 tahun, selamat dan dibawa ke hospital untuk rawatan susulan. Bagaimanapun, 3 lagi mangsa yang menaiki kereta lain, Hu Ling Wei, Ngu Yumini dan Muhammad Lokman, masing-masing 26 tahun yang memandu bersendirian, selamat ketika dijumpai oleh anggota penyelamat. Seramai 15 anggota dan 3 jentera tiba ke lokasi dan operasi tamat kira-kira pukul 4.40 petang. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut dan punca kemalangan masih dalam siasatan. Berita wilayah 11 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang, semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.